Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu berkaitan dengan faktor-faktor pengambilan dan penolakan vaksin dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Permasalahan kajian, Malaysia merupakan salah satu negara yang terkesan dengan penularan penyakit berjangkit yang dinamakan sebagai coronavirus COVID-19. Tetapi sekelintir orang Malaysia menolak untuk divaksin. Permasalahan kajian kita mengenai penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesan penolakan vaksin ialah taraf kesihatan penduduk Malaysia menurun dan bilangan kes pesakit terkena penyakit COVID-19 harian ini meningkat hari demi hari. Objektif kajian kita yang pertama ialah mengenal pasti faktor pengambilan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua ialah mengesan faktor penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah mengkaji kesan pengambilan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang keempat ialah mencadangkan langkah yang berkesan untuk menangani masalah penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Unsur-unsur falsafah. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepatuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dalam segi intelek, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Melaksanakan projek vaksinasi. Memberi falsafah pendidikan kebangsaan yang tinggi akan memberikan sokongan yang meriah untuk mengambil vaksin. Golongan anti-vaksin tidak menangani falsafah pendidikan atau maklumat palsu mengenai vaksin tanpa mengesah kebenaran tersebut. Metode kajian. Responden kajian terdapat 208 orang masyarakat. Tempat kajian adalah di kawasan Malaysia. Keadaan pengumpul data adalah sumber buku ilmu, sumber internet, keadaan merekod data. Satu soal setitik. Terdapat 4 objektif. Setiap objektif ada 4 soalan. Seterusnya, demografi responden. Graf bar menunjukkan taburan responden mengikut jantina dan juga taburan responden mengikut pengambilan dan penolakan vaksin. Graf taburan responden mengikut jantina menunjukkan bilangan perempuan adalah lebih tinggi daripada bilangan lelaki. Bilangan perempuan adalah sebanyak 149 orang bersamaan dengan 71.6%, manakala bilangan lelaki pula menunjukkan 59 orang bersamaan dengan 28.4%. Graf bar taburan responden mengikut pengambilan dan penolakan vaksin menunjukkan 207 orang bersamaan dengan 99.5% telah terima vaksin, manakala seorang sahaja bersamaan dengan 0.5% telah menolak pengambilan vaksin. Dalam data dan perbincangan kajian, saya akan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan faktor-faktor pengambilan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, bilangan responden yang paling ramai yang sangat setuju dengan faktor ini ialah faktor melindungi diri dan keluarga daripada jangkitan. Seramai 139 orang responden bersetuju dan bersamaan dengan 66.8%. Hal ini disebabkan oleh ujian klinikal yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mendapati bahawa vaksin yang disediakan dapat meningkatkan imunisasi badan dan dapat mencegah daripada penyebaran berlaku. Faktor yang paling ramai bilangan responden yang setuju ialah faktor pengaruh masyarakat setempat, iaitu seramai 123 orang responden yang setuju bersamaan dengan 59.1%. Hal ini disebabkan masyarakat yang positif yang sentiasa menyebarkan perkara yang baik kepada masyarakat setempat berkaitan dengan kebaikan vaksin. Dan yang ketiga ialah
bilangan responden yang kurang setuju mendapati bahawa bilangan yang paling ramai responden yang kurang setuju ialah pengaruh masyarakat setempat juga, iaitu seramai 30 orang responden bersamaan dengan 14.4%. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang memperoleh maklumat daripada media sosial dan sebagainya berkaitan dengan vaksin, dan masyarakat ini menyebarkan berita-berita palsu kepada masyarakat setempat menyebabkan orang ramai kurang percaya ataupun yakin dengan vaksin tersebut. Yang seterusnya adalah faktor penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Faktor sikap masyarakat tunggu dan lihat mencatatkan pilihan sangat setuju paling tinggi berbanding dengan faktor yang lain, iaitu seramai 26% responden. Hal ini kerana masyarakat cenderung untuk tunggu dan lihat terhadap perkara baharu seperti mereka ingin tahu kesan sampingan vaksin terhadap Malaysia, adakah ia membahaya ataupun tidak membahaya kepada manusia. Selain itu, faktor penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia mencatatkan paling tinggi setuju adalah kesan sampingan yang membimbangkan. Majoriti responden setuju dengan faktor tersebut seramai 112 orang daripada jumlah keseluruhan. Hal ini kerana terdapat kesan-kesan sampingan seperti demam, syedek berik, sakit kepala dan sebagainya yang akan membuatkan masyarakat risau sekiranya mereka mengambil vaksin. Seterusnya adalah faktor penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Catatan kedua tinggi setuju adalah kebesaran vaksin yang tidak pasti, iaitu seramai 106 orang responden. Hal ini kerana terdapat jenis vaksin dan keluaran dari negara yang berbeza menyebabkan rakyat kurang yakin terhadap vaksin. Mereka cenderung untuk memilih jenis vaksin yang mereka mahu. Hal ini menyebabkan bekalan vaksin mereka mahu menjadi terhad di negara ini. Akhir sekali, faktor penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia paling tinggi kurang setuju adalah kandungan vaksin yang meragukan, dengan mencatatkan bilangan responden seramai 108 orang. Hal ini kerana disebabkan terdapat segelintir rakyat kurang diberi pendedahan terhadap bahan yang digunakan untuk membuat vaksin. Slide ini menunjukkan kesan pengambilan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesan pengambilan vaksin yang paling tinggi sangat setuju adalah kesan persepsi negatif masyarakat kepada anti-vaksin meningkat, iaitu seramai 115 orang bersamaan 55.3%. Hal ini demikian kerana pengaruh orang lain yang menyebarkan berita palsu mengenai isu vaksin. Kesan pengambilan vaksin yang paling tinggi kurang setuju adalah kesan prosedur operasi standard SOP dapat dikurangkan, iaitu seramai 54 orang bersamaan 26%. Hal ini demikian kerana apabila SOP dikurangkan, masyarakat mula bersikap leka dan penyakit COVID-19 tidak dapat dikurangkan. Oleh itu, SOP sangat penting bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Graf ini menunjukkan langkah menangani masalah penolakan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia. Langkah yang mencatatkan paling tinggi sangat setuju adalah memberikan hukuman kepada pihak yang mengeluarkan berita palsu, iaitu 69% bersamaan dengan 144 orang. Hal ini disebabkan kerana didapati bahawa ramai rakyat Malaysia mengeluarkan berita palsu kepada orang lain. Seterusnya, langkah berkesan yang mencatatkan tertinggi setuju adalah mengadakan kempen kesedaran, iaitu 52.4% bersamaan dengan 109 orang. Melalui kempen kesedaran, rakyat Malaysia akan mendapat maklumat yang lebih lanjut tentang vaksin. Tambahan pula, hanya 1%, iaitu 2 orang sahaja kurang setuju terhadap langkah mewawarkan kepentingan vaksin melalui media sosial. Hal ini disebabkan kerana semua maklumat dalam media sosial adalah tidak benar dan tidak tepat. Sebagai kesimpulan, rakyat Malaysia sangat tertekan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut. Oleh itu, kadar vaksinasi adalah sangat penting untuk menjaga kesihatan diri kita. Sekian, terima kasih.